Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan setinggi syukur kita kehadrat Allah SWT di atas limpah kurnia nikmat yang telah berikan kepada kita, baik dari sudut kesihatan tubuh badan, kelapangan masa dan juga rezeki yang luas. Pada hari ini kita dapat bersiaran dalam satu program YB kita, Kedah Sejahtera, yang insya-Allah akan menampilkan ahli-ahli panel jemputan dari kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, wakil rakyat Negeri Kedah, bagi membicarakan, bagi mengulas, bagi mengupas beberapa perkara, beberapa isu untuk pengetahuan dan juga manfaat bagi rakyat Negeri Kedah. Dan pada hari ini insya-Allah kita bersama dengan tidak asing lagi, semua orang mengenali beliau dan sekarang ni memegang jawatan sebagai pengerusi kelab penyokong Kerajaan Negeri Kedah ataupun lebih dikenali sebagai pengerusi backbencher, yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri N23 N20 Sungai Limau, yang berhormat Fadil Ustaz Azam bin Abdul Samad. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah tiap hari sihat ni. Tiap hari sihat, alhamdulillah. Makan lalu Ustaz. Alhamdulillah. Orang jaga. Orang jaga. Tunggu orang jaga Ustaz. Kalau ramai jaga insya-Allah. Kita harap sehat dan juga sentiasa ceria dan bersemangat untuk terus bersama dengan rakyat. Ustaz, program kita hari ini Ustaz, kita nak cerita banyak benda lah. Kita nak sembang, antaranya kita nak sembang pasal keluarga Ustaz. Kita nak sembang pasal apa yang Ustaz buat untuk rakyat di dalam dun Sungai Limau, dan apa yang kerajaan negeri buat untuk masyarakat umumnya di seluruh Kedah, dan beberapa perkara yang kita nak minta Ustaz menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pihak sebelah sana, khususnya cubaan untuk menafikan apa yang kerajaan negeri Kedah buat untuk rakyat. Contohnya Ustaz, kita nak minta sedikit daripada Ustaz untuk menceritakan kepada kita asal usul Ustaz, daripada mana, kemudian ahli keluarga Ustaz, isteri dan anak-anak, dan juga kalau boleh Ustaz selitkan juga bersama dengan kita pendidikan Ustaz, daripada rendah, menengah dan tahap tertinggi lah. Ustaz, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Terima kasih kepada tuan moderator, kepada Ustaz Hanifi Jamaluddin, dan terima kasih kerana jemput Ustaz untuk sama-sama dalam slot ini yang bernama web kita ini. Ustaz sebenarnya berasal dilahirkan di Kampung Gelam 2, kita Bukit Besar, dan membesar di Pondok Bukit Besar, Pondok Pak Man, Pondok Nahdah. Mak Ustaz berasal daripada Kampung Gelam. Ayah Ustaz pada waktu itu bekerja sebagai guru di sekolah agama rakyat ataupun Pondok Pak Man, dan dibesarkan di situ, dilahirkan tahun 1976. Dan latar belakang ayah mengajak situ, Tok Wan mengajak situ kan. Sebab tu bila mai Ustaz pun untuk khidmat bakti di situ, dan alhamdulillah bila Ustaz balik daripada Mesir, berpeluang untuk mengajar di Sekolah Menengah Agama Nahdah. Kami ada 9 beradik. Ustaz anak sulung. Laki 2 orang, hak lain semua perempuan. Dan dengan keberkatan, walaupun ayah kerja sebagai guru agama itu, Elon masa Ustaz pernah tulis bab masa tingkatan 1 tu buat folio tentang keluarga. Jadi Ustaz tanya ayah, gaji berapa? 360 zaman tu, tu tahun 88, 88. Mak suri rumah kan, nak kena sara 9 orang anak. Kali dengan mak 10. Alhamdulillah. Dengan keberkatan rezeki, mungkin
macam-macam lah yang kita tak nampak kan. Sehingga kami adik-beradik alhamdulillah boleh belajar sampai ke Mesir, ada yang di IPT tempatan dan sebagainya lah, alhamdulillah. Jadi dan masa ayah Ustaz tak ada pun, masa tu Ustaz tak kahwin lagi. Ayah meninggal tahun 2004, Ustaz kahwin 2005. Jadi tanggungjawab besar lah pada waktu itu untuk membantu mengambil alih tugas daripada keadaan tersebut untuk menyara beberapa orang lagi adik-adik yang masih bersekolah. Dan dari sudut keluarga Ustaz sendiri, seorang isteri dan 6 orang anak. Isteri juga seorang pendidik Ustaz? Ya, isteri juga mengajar di sekolah kebangsaan Sungai Limau. Anak pun kecil-kecil lagi pasal start kahwin lambat kan. Jadi anak yang sulung baru umur 15, yang bongsu setakat lah. Tapi rasanya bongsu lah sebab dah pun darjah 1. 6 orang anak Ustaz. Dan didikan belajar peringkat dulu taski, taski dalam pondok, kemudian sambung sekolah kebangsaan di sekolah kebangsaan Bukit Besar, jalan kaki je lah. Habis darjah 6 sambung Nahdah pun jalan kaki. Jadi Ustaz membesar di kawasan sekolah tu, sehinggalah lepas habis tingkatan 6 rendah nak pergi ke Mesir pada tahun tu, tak boleh pergi sebab berlaku sijil tu dikaji semula oleh pihak Azhar. Ustaz sambung di sekolah menengah kebangsaan agama Kedah setahun untuk ambil STPM, dan alhamdulillah lepas ambil periksa dapat tulisan kata Mesir terima balik. Jadi Ustaz pergi ke Azhar tanpa tunggu tulisan STPM, jadi sambung ke Azhar dengan sijil Pak Senawi yang Nahdah pada 4 hari bulan 1 1996. Jadi Ustaz ke Mesir tahun 96, dan habis kalau ikutnya sepatutnya boleh habis 99. Tapi bila Ustaz balik, bila sampai di Malaysia ada satu pelajaran lagi kena ulang. Jadi Ustaz pergi semula tahun 2000. Bila pergi semula 2000 ambil satu pelajaran saja. Bila habis periksa rasa nak mengaji tu tinggi lagi. Pergi ke Syria. Kan? Pergi ke Syria. Jadi Ustaz Hanifi pun kita nak tanya tu, kita pernah nampak kan satu gambar masa di Syria tu. Jadi kita nak tahu Ustaz di Syria tu Ustaz mengaji kat mana. Jadi Ustaz pergi Syria tu dia mengaji di masjid-masjid Syekh lah. Sebab tempoh tak panjang, sebab Ustaz pergi hanya untuk 8 bulan. Kerana memang niat tu nak sambung. Sebab masa Ustaz pergi semula ke Mesir tahun 2000 tu untuk ambil periksa, ambil tiket pergi balik dah. Dah kita tak ada plan kan. Jadi pergi Syria nampak ada ruang nak mengaji, duk cadang 2 tahun di Syria, duk pakat dengan kawan-kawan. Lepas tu 2 tahun nak pergi India. Ustaz sampai ke hasrat tu kepada ayah, ayah kata balik dululah. Sebab tiket dah beli dah. Jadi bila Ustaz balik tahun bulan 4 2001 tu, kira teruslah. Lepas tu dapat peluang mengajar di Nahdah Bukit Besar, sehinggalah Ustaz diminta oleh parti untuk tanding dalam pilihan raya kecil bulan 95 2013. Jadi itulah nasabah sedikit. Maksudnya Ustaz meneruskan tradisi keluarga lah daripada ayah seorang pendidik, Ustaz menyambung. Ya. Dan adik-beradik sekarang ni semua jadi cikgu ke ataupun sebahagian jadi pendidik ke? Setakatlah ni daripada adik-beradik Ustaz tu, daripada 9 beradik yang menjadi guru, termasuk tak tahu Ustaz lah kan, ada 4 orang di kalangan kami. Separuh lah. Ya. Masuk kalangan Ustaz 5 lah. Ya, 5 lah. Separuh lah tu. Hal lain tu ada yang baru habis mengaji, yang masih lagi tunggu kerja, dan ada yang mencuburi kerjaan bidang lain lah. Ustaz, daripada pendidikan, orang yang berinteraksi dengan pelajar, daripada zaman ayah, mungkin Ustaz ada pengalaman ayah mengajar, kemudian Ustaz menyambung usul Galut
Bila dengan si ayah ni tiba-tiba diminta oleh parti untuk bertanding dalam pilihan raya, dan pilihan raya yang ustaz bertanding ni bukan pilihan raya umum, dia pilihan raya kecil. Selepas pemergian almarhum Syah Rizal Abdul Razak, saya rasa pilihan raya yang pertama kali kot selepas PRU 2013. Ya. Betul tak? Ya, Yang ya. pertama kan. Dan mungkin di sana ada suatu, orang kata apa, kejutan budaya. Apakah berlaku kejutan budaya tu daripada pendidikan terjun ke bidang politik, ataupun memang ustaz memang dah dibesarkan pendidikan bersama dengan politik? Baik. Pertamanya Ustaz di sekolah jawatan terakhir pelengkanan kurikulum. Dan pada waktu tu kira dari sudut pertengahan kerjaya, kan, bila jadi pelengkanan kurikulum dan Ustaz terlibat dengan STAM sejak masuk mengajar di Nahdah tahun 2001 2002. Ustaz jadi pemeriksa kertas STAM, dan jawatan terakhir dengan STAM ni ketua pemeriksa kebangsaan untuk mata pelajaran hadis dan mustalah, dan jadi panel sebagainya. Jadi bila benda tu kita seronok, kita enjoy. Pasal kita boleh bertemu dengan kawan-kawan, duk buat soalan, kita dapat ilmu kan, sebab hadis kan. Jadi suatu suasana yang memang kita seronok lah untuk berbakti pada sekolah. Bila kita terlibat ni, pengalaman kita banyak, kenalan kita ramai, dan bila tahun 2013 itu sebenarnya dah hujung dah tu, memang pelajar nak ambil periksa dah tahun tu. Sebab masa hari ustaz diminta untuk letak jawatan tu, sehari sebelum pelajar-pelajar ambil periksa hadis dan mustalah. Periksa percubaan ke periksa betul? Periksa betul. Periksa betul. Bulan 10 pada waktu tu. Jadi memang dia perasaan tu macam-macam lah dia bermain di pemikiran pada waktu tu. Dan bila parti pilih untuk menjadi calon dan apa dia ni berhenti kena berhentilah kan, daripada perkhidmatan sebagai seorang guru. Macam-macam lah, ada kawan-kawan pun dia fikirlah dengan usia ustaz pada waktu tu jadi ketua pemuda kawasan 38 tahun, 37 pada waktu tu. Jadi ada kawan kata, Azhar ni entah duk track baik dah ni belum kanan kan, belum kanan. Kemudian bila masuk pilihan raya kecil pula kan, tak tahu macam mana. Memanglah almarhum Saizan menang pada pilihan raya tersebut. Nak mempertahankan. Ya, nak mempertahankan kemenangan tu. Memang kita pun tak tahu di saat pada tu kerajaan Kedah kita baru kalah 2013 kan, 2013 lepas pilihan raya. Jadi macam-macam lah pandangan kawan-kawan. Tapi pimpinan pun kita yakin ada pandangan, nasihat, semangat, motivasi, dan kita terimalah arahan yang telah pun diberikan oleh pimpinan, kerana keyakinan untuk kita di samping keyakinan pada rezeki daripada Allah kan, untuk kita sama-sama mengorak langkah dalam pertahankan kemenangan di Dun Sungai Limau. Jadi memanglah ia suatu yang tak dapatlah nak bayang pada waktu tu kan, bila dipilih dalam untuk mewakili PAS dalam pilihan raya kecil tersebut. Sebab dari sudut penglibatan ustaz, walaupun terlibat dengan parti secara khusus ini, lepas balik Mesir tu memang terlibat, tapi di peringkat dalaman. Itu jadi JK Pemuda, jadi penolong seksa PAS kawasan, jadi penolong seksa kerja PAS kawasan, terlibat dengan NPD, tapi semua di peringkat jentera. Jarang ustaz akan turun dengan roh Saizan pergi Kenuri sekali-sekala aja ustaz bawa kan, tapi kita tak menonjol. Memang kita bukan hasrat ataupun kita panggil apa, bukan frontliner parti lah.
bukan untuk duduk di tapak tu. Kan? Jadi kita sebagai backup. Sebab kita kerja dengan Kementerian Pendidikan. Kan? Jadi kita bantu setakat mana yang kita mampu, dan pelibatan di peringkat negeri pun pada waktu itu start JK Pemuda Negeri. JK Pemuda Negeri pengarah Jabatan Pasti Negeri Kedah. Kan? Pengarah Jabatan Pasti sejak daripada 2007. Kan? Jadi itulah maksudnya pelibatan kita tu banyak untuk membantu jentera di peringkat dalaman. Jadi itulah serba sedikit. Jadi, penerimaan isteri tu Ustaz bila diumumkan sebagai calon, sebab dia pilihan raya kecil Ustaz, seluruh negara menumpukan tempat tu. Ya. Bukan kalau kita ada pilihan raya umum ni masing-masing duduk tempat masing-masing lah, kempen tempat masing-masing, tapi bila pilihan raya kecil ni sesok jalan di Sungai Limau tu. Jadi penerimaan keluarga, mak, ayah, mak, isteri, adik-adik tu. Memanglah mak Ustaz ni, kira bila Ustaz Abang atas nama dipilih tu, mak 2-3 kali lah pergi jumpa pimpinan tu, tanya kan, seolah-olah nak minta tarik balik lah pesan tu kan. Jadi itulah keputusan. Mak pun risaulah keadaan macam ni kan, Ustaz nak sulung kan. Dia kemudian yang keputusan pilihan raya tu pun tak tahu macam mana ke depan kan. Tapi itulah mak pun orang yang faham, walaupun tak berjawatan dalam parti, tapi keluarga ataupun ayah Ustaz sendiri ada penglibatan dengan peringkat cawangan. Kira dalam pondok Pak Man tu orang kenal lah. PAH tu kira memang inilah sebab PAH diasaskan di situ kan. Jadi itulah akhirnya terima, dan isteri pun dah keputusan tu dah dibuat kan. Ustaz pun bila suami, bila kita akur dengan keputusan parti, Ustaz pun bincang dengan isteri, maklum, insya-Allah lah ada kebaikan kepada apa yang diarahkan oleh pimpinan ini. Jadi isteri pun itulah dia terima, dan Ustaz pun masa sebelum kahwin, maknanya pelibatan kita dengan parti ni dah lama kan. Jadi Ustaz pun habaq sebelum nak kahwin tu kan, jawatan dalam parti macam ni, kita ni macam ni. Jadi isteri pun tahu pelibatan kita dengan aktiviti yang kita duk buat tiap malam keluar dan sebagainya. Jadi dia pun dah biasa. Itu dia persokongan, insya-Allah. Ustaz mengambil dun Sungai Limau, yang mana bulan ni Ustaz, kita sebelum melanjutkan perbincangan kita, boleh kok kita sedekahkan surat Fatihah kepada almarhum Datuk Seri Tan Sri Ustaz Izan 26 September. 26 September. Belum kita 8 tahun. 8 tahun. Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah. Ya, na'udzu billahi min siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita sambung Ustaz. Ustaz mengambil dun Sungai Limau, dun yang dipegang oleh mantan Menteri Besar. Jadi aura Ustaz Rizal tu sampai lah orang nak sebut lagi. Khususnya sekarang ni kalau kita tengok Menteri Besar yang ada hari ini, yang Abang Muhammad Tuan Haji Sanusi merupakan anak didik beliau selaku setpol, sosial politik ketika beliau menjadi Menteri Besar. Jadi macam mana Ustaz menyesuaikan diri? Suasana orang kampung, mungkin mereka menganggap zaman Ustaz Izan tu macam ni, zaman Ustaz menjadi YB macam ni. Macam mana kita nak memahamikan penduduk tu? Baik, macam yang Ustaz pernah cerita dalam 3 malam lepas kan, dalam haul yang program disusun oleh Lebih Kidung kan. Ustaz Izan merupakan tokoh besar negara. Tokoh besar, negarawan, bukan saja di peringkat PAS, tapi beliau juga merupakan di peringkat negara bila terpilih menjadi Menteri Besar. Menteri Besar Negeri Kedah. Satu ataupun dominasi Menteri Besar UMNO Kedah itu terhenti apabila almarhum menjadi Menteri Besar tahun 2008. Jadi memang ia merupakan suatu nama yang besar. Dan sudah pasti
beliau menjadi wakil rakyat di Sungai Limau sejak 1995. Dan almarhum Ustaz Izan juga, kalau di Sungai Limau tu memang orang kenal lah keluarga almarhum Ustaz ni. Kan, dengan ayah beliau Tok Imam ulama, Tok Imam Razak, kan, boleh kata semua masyarakat dihormati. Pak menakan arwah Ustaz juga merupakan adun sebelum Ustaz, adun, dan juga ada menjadi penghulu dan sebagainya. Kepimpinan keluarga beliau amat dihormati oleh khususnya penduduk di Sungai Limau. Jadi bila Ustaz berada di kedudukan tersebut, mengambil posisi itu, memang kita nak menyaingi itu memang sukarlah dengan nama yang besar dan kelebihan-kelebihan yang banyak yang ada pada Ustaz Izan ni. Kelebihan satu, dia boleh ingat, kenal, bila sebut kawan ni saja, dia tahu ni anak pada sekian-sekian ni. Bila orang mai jumpa dia, orang muda, dia tanya hang anak siapa? Kan, bila tanya hang anak siapa, habaq pak hang ni. Jadi benda-benda tu bukan saja menunjukkan bahawa dia dekat dengan rakyat, tapi juga menunjukkan bahawa kekuatan ingatan dia, dan dia boleh menyantuni semua orang. Jadi memang sukar untuk ustaz yang berada di tempat tu, dan kita cuma bila kita berada di satu posisi, kita kena sedar kita bukan bersendirian. Jadi dengan kekuatan yang ada pada arwah Ustaz Izan, kita di peringkat PAH, PAH kawasan memberikan sokongan. Jadi kita bekerja secara kelompok, bekerja secara berjamaah, bekerjasama dengan PAH kawasan, dengan PAH cawangan. Jadi tanggungjawab itu, pusat imat dan sebagainya, tanggungjawab itu dikongsi bersama untuk kita melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat, khususnya penduduk dalam Dun Sungai Limau. Dan itulah memang kalau kita nak menyaingi itu, memang tak akan sampailah ketokohan yang ada. Jadi orang pada kata tu, bila patah tumbuh berganti itu tak sama. Tak sama. Kalau patah nak tumbuh itu tak sama. Tapi insya-Allah kita cuba buat sebaik mungkin. Insya-Allah. Bila kita bekerja secara berjemaah ini, insya-Allah perkara-perkara itu dapat untuk kita menyelesaikan isu-isu yang berlaku di pangkat setempat. Kita meneruskan apa yang baik oleh almarhum. Memang banyak perkara yang almarhum buatlah. Dan macam Ustaz sebut tadilah, bila almarhum P itu contohlah beza jarak umur Ustaz dengan almarhum kan. Dan dia ada pimpinan-pimpinan yang lain di pertengahan itu. Tapi bila parti pilih kita ni dalam keadaan kita memang tak bersedia. Pilihan raya kecil mana kita nak dan berlatih. Kalau pilihan raya umum berkata nanti pilihan raya ni kita ada 3 orang tokoh ni. Jadi 3 calon-calon senarai. 3 orang ni lah yang kita latih, kita turun sempatlah. Signifikan. Jadi hak kita PRK ni lagi 2 minggu. 2 minggu nak pilihan raya, tentu nama naik. Kita dah buat kerja bahagian cula dan sebagainya. Jadi sambil buat kerja. tak ada persediaan langsung. Jadi sebab itulah bila Ustaz jumpa dengan pimpinan pemuda sekarang, pimpinan kawasan, maksud dia kita kena memahami semua. Kena bersedia, kena turun supaya apa sahaja, sebab keputusan parti ni kita tak tahu. Tak tahu bila akan berlaku keputusan tu. Tapi kalau kita memahami, kita mengetahui, ada pengalaman dalam perkara ni, insya-Allah di mana saja diletakkan, diposisikan, kita akan bersedia. Insya-Allah. Ustaz, kita baru saja selesai sidang DUN Negeri Kedah yang baru ni, 20 sampai 23 September, seperti yang saya maklum kepada sidang penonton sekalian, bahawasanya Yang Berhormat Ustaz Azam merupakan pengerusi kelab penyokong kerajaan negeri Kedah, pengerusi backbencher Kedah. Jadi kalau kita tengok live sidang DUN tu, yang banyak bangun untuk mencelah bocak ni pengerusi backbencher lah. Jadi Ustaz melihat sidang DUN baru ni macam mana Ustaz? Konklusi yang kita boleh ambil hasil daripada jalanan sidang DUN 4 hari. Baik. Pertamanya alhamdulillah kita melihat komitmen daripada Menteri Besar, daripada Exco, daripada semua ada kerajaan lah, untuk mengutarakan
perkara yang penting dalam persidangan DUN baru-baru ini, dan peranan itu dimainkan oleh semua yang terlibat, dan peranan juga sebagai aduan bangkang, dia yang berikan check and balance juga dilaksanakan. Cuma kita melihat aduan bangkang ni dia tak ada isu apa sangat, dia banyak menimbulkan isu-isu yang remeh-temeh, isu-isu untuk kita disebut oleh aduan Bukit Lada, Muhammad Ustaz Salim, untuk memadamkan perkara baik, duk timbul isu-isu hak yang remeh-temeh yang tidak memberikan suatu pandangan yang membina negeri kita ni ke arah yang baik. Jadi kalau dari sudut peranan yang dimainkan oleh pentadbiran kerajaan, kita melihat kesungguhan yang Mak Menteri Besar Barisan Exco dalam keadaan pandemik COVID ini, tak ada siapa ada pengalaman kerajaan berhadapan dengan COVID ni. Tapi setahun ataupun setahun 6 bulan yang telah dilalui ni, kita melihat mereka dapat membawa hala tuju yang baik kepada pentadbiran dan juga pengurusan negeri, sehingga kan bukan sahaja gaji-gaji, allowance dapat dibayar, kan? Hutang pun boleh bayar. Kemudian tak perlu berhutang pula dengan pusat seperti mana kerajaan-kerajaan sebelum ni, kan? Jadi itu dari sudut mengurus keuangan. MB sebut kepada kita mengurus keuangan cara berjimat cermat, dan juga dia ada kita panggil apa dia ni, bukan setakat berjimat cermat tapi membelanjakan apa yang perlu, ya. Kemudian kita juga melihat bila pentadbiran kerajaan baik, keyakinan pelabur. Pelabur beri keyakinan untuk mai melabur di Kedah. Banyak syarikat-syarikat, dan fasa ataupun kita panggil tempoh 3 bulan pertama, suku tahun pertama, bulan 1, 2, 3, kerajaan negeri menerima pelaburan 43 bilion, hampir 43 bilion diumumkan. Bukan kerajaan negeri umum, tapi agensi kerajaan persekutuan MIDA yang memang bertanggungjawab dalam bab pelaburan ni. Jadi duk tikai betul ke ada, kan? Sebab ada aduan pembangkang yang mengatakan mana kenyataan daripada syarikat. Ya. Kan? Jadi depa buat pertemuan dengan PM walaupun secara maya sebagainya. Jadi perkara itu diakui oleh agensi yang menguruskan pelaburan. Di Kedah tak pernah ada pelaburan, itu baru suku tahun. Kita yakin akan ada lagi pengumuman selepas daripada ni. Keyakinan pelabur ini menunjukkan bahawa keyakinan mereka kepada pengurusan kepimpinan negeri, pengurusan yang baik, di samping KCS, pegawai-pegawai tadbir negeri yang berikan support yang kuat kepada kerajaan, khususnya dalam melaksanakan agenda arahan-arahan daripada kepimpinan negeri. Jadi sebab itulah bila kita melihat yang merupakan sesuatu yang baik, dan dalam tempoh cabaran COVID ini, kerajaan negeri dapat tadbir cara ni, kalau tak ada COVID, insya-Allah kita yakin banyak lagi manfaat-manfaat ni, hasil-hasil yang dapat kita tunjukkan kepada rakyat untuk mensejahterakan negeri, mensejahterakan rakyat dan membangunkan negeri Kedah ni. Dari sudut pelaburan tu sikit mungkin Syah boleh ulas. Titah tuanku, bagaimana tuanku menzahirkan rasa gembira. Ya. Jumlah pelaburan yang pertama kali saya rasa dalam sejarah Kedah lah. Jumlah banyak tu. Dan tuanku dia menzahirkan rasa sukacita dan ucapan tahniah khusus dalam ucapan persidangan, titah ucapan baru-baru ni kepada Yang Berhormat Menteri Besar yang kita pun mampu untuk mengurus negeri dengan baik. Ini merupakan juga keyakinan daripada Tuanku Sultan sendiri. Keyakinan tuanku, keyakinan rakyat, keyakinan pelabur. Perkara ini penting untuk kita memacu Kedah pada masa yang akan datang untuk lebih berdaya saing, dan juga Menteri Besar tersebut kita boleh dengan model yang ada yang kita sedang laksanakan ini lebih maju daripada Lembah Kelang. Ya, insya-Allah. Jadi itu. Ya.
Ustaz setuju tak dengan kejayaan yang kita terima, pelaburan yang tinggi, kesejahteraan rakyat, kita buat program khairat kematiannya, bakit bantuan awal khas, pengajian tingginya, benda-benda ni menyebabkan iri hati di pihak pemangkah dan mereka cuba mencari apa dia titik punca yang boleh mereka melemahkan ataupun memburukkan kerajaan ini. Habis-habis tak ada isu MB lah, rektor dan sebagainya. Saya rasa benda tu tak apa komen Ustaz. Baik, sebab itulah bila tak ada isu-isu besar yang ingin mereka angkat, ataupun bila buat sidang ni katanya untuk bincang bab COVID, bincang bab bangunkan negeri, tapi kita lihat sepanjang perbahasan tu tak ada pun pandangan-pandangan ataupun cadangan-cadangan setengah dicadang tu benda-benda yang telah pun dilaksanakan oleh pihak kementerian, pihak kerajaan. Jadi memanglah masyarakat ataupun musuh-musuh politik ini dia sentiasa berusaha untuk menjatuhkan, memadamkan apa sahaja kejayaan yang dicapai oleh kerajaan negeri, supaya bila orang pakat duk sembang benda buruk, orang akan tenggelam benda-benda yang baik, sedangkan benda yang baik tu lebih banyak. Jadi kita harap mereka jangan jadi macam lalat lah kan. Ada banyak benda-benda hak baik, makanan yang sedap ada, tapi pergi cari benda-benda yang busuk dan kotor. Jadi kita nak supaya apa yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada hari ini, kita pun nak rakyat sedang kesungguhan kerajaan hari ini meneruskan pentadbiran dalam tempoh setahun ini telah pun menunjukkan kemampuan untuk mengurus dan mentadbir negeri dengan baik, malah mampu untuk membawa perubahan ataupun program-program baru dalam memberikan bantuan kepada rakyat. Kalau tadi kita sebut antaranya bantuan beras sejahtera, sebelum ni tak ada. Kerajaan baru ni ada, dan dengan COVID ini bantuan itu bukan sahaja di pangkat wakil rakyat. Kita ada diberikan bajet 1 dun 100 sebulan. Tempoh COVID waktu ini dinaikkan kepada 150. Jadi dengan bantuan ini kita boleh tahu mereka yang terkesan untuk kita berikan bantuan, turun kampung-kampung. Ditambah pula kerajaan negeri nak cepat dalam menyelesaikan isu bantuan ni, menubuhkan PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana, di pangkat daerah-daerah, dan mempermudahkan rakyat untuk menerima. Terkesan maklum pada JPKK, maklum pada penghulu, penghulu maklum pada PKOB, insya-Allah esok ataupun lusa sampailah barangan. Tak payah ambil, dia boleh hantar. Begitu kerajaan nak membantu rakyat. Dan dalam sidang DUN juga sebanyak ucapan titah Tuanku Sultan 32.4 juta bantuan kerajaan sepanjang tempoh COVID ini telah pun dikeluarkan kewangannya, dibelanjakan oleh kerajaan untuk berikan bantuan kepada rakyat. Jadi kita nampak kerajaan begitu prihatin, di samping berusaha untuk membangunkan negeri, memikirkan kaedah-kaedah yang macam mana mereka yang terkesan COVID juga tidak lupakan, bahkan segera dibantu dalam tempoh hak yang PKP, PKPD, PPN pula. semua tu disantuni oleh kerajaan, sehingga kan kita yakin rakyat Kedah ni hak mana terkesan, insya-Allah bantuan kerajaan dah pun pernah masuk dalam rumah mereka. Jadi selaras dengan tema kerajaan Kedah Sejahtera Nikmat. Itulah. Kita harapkan kebajikan ini berterusan dan dapat dirasai oleh segenap pelosok rakyat Kedah lah. Ustaz, dalam ucapan titah tuanku pada sidang DUN baru ni, tuanku menzahirkan duka cita lah di atas tragedi kepala ayam yang berlaku di Yan. Bukan DUN Ustaz tu. Dia DUN sebelah. DUN Buat Cempedak dan DUN Gurun. Tuanku menzahirkan rasa duka cita lah. Cumanya kita menjadi hairan dan pelik ni Ustaz, bila ada yang duk kata punca pelayak ni balok. Padahal tuanku sebut taburan hujan yang berlebihan tinggi. Tak sedaras taburan tu lebih lah. Tiba-tiba duk sebut pasal balok, kita pun heran juga. Hingga kan ada adun, kita menegur seorang adun pembangkang.
Bila dia menulis di Facebook, dia tak padam sampai hari itulah. Hari ni tak tahu, saya tak tahu dia padam ke tidak. Saya harap dia segera padam lah. Punca balap. Macam mana Ustaz? Saya nak jawab kat depan ni. Baik, dalam sidang Dun baru ni pun Ustaz sentuh tentang tragedi ni. Kerana Ustaz juga terlibat secara langsung. Sebab bila tragedi ni berlaku, malam tu lagi yang mak rusak turun. MB turun lagi bila kejadian berlaku pukul 5.30 petang. Jadi ada kematian pukul 6.30 dah jumpa dah satu mayat. Kemudian dilaporkan ada 5 orang hilang dan sebagainya. Jadi malam tu MB turun. Bila MB turun, kami dimaklumkan dan kita pun pergi sekali lah. Termasuk pimpinan PAS kawasan Fadil Sadaq Haji Ahmad. Jadi bila kami duduk dengan MB tu, kita ambil dengar maklumat daripada ni pegawai-pegawai yang terlibat dan sebagainya, betapa besarnya bencana yang berlaku pada hari tersebut akibat daripada taburan hujan yang tinggi. Hujan tu dilaporkan dia turun dalam tempoh 8 jam tu menyamai sebulan setengah. Allah. Hujan sebulan setengah tapi turun dalam tempoh 8 jam di kawasan gunung. Menyebabkan ayak limpahan ayak daripada atas dan runtuhan tepi-tepi Gunung Jerai tu yang menyebabkan banjir lumpur di kawasan yang terlibat masuk ke gurun. Ada sebahagian kecil di gurun Tanjung Dawai, di Tupah dan juga yang besarnya di Gua Tempedak di Yan di kaki Gunung Jerai. Jadi perkara itu berlaku bila MB ambil respon segera. Malam tu juga MB mengarahkan agensi-agensi kerajaan untuk bantu PBT hak yang di negeri Kedah ni untuk bantu majlis daerah Yan dan sebagainya. Dan di peringkat parti, sahabat-sahabat kita di luar duduk telefon daripada Selangor, daripada negeri-negeri lain, Johor, Kelantan, Terengganu, semua telefon kata ni kami nak main bantu ni. Maka PAS kawasan ambil keputusan, kita pun nak kena buka bilik operasi untuk menyelaras bantuan-bantuan yang akan tiba. Sebab di peringkat agensi kerajaan negeri, dia menyelaras PBT, menyelaras jentera-jentera berat. Jadi kita di peringkat parti ni bila ada orang nak main turun, kita tengok bencana pun besar, kita buatlah markah operasi kita di Dewan. Kita sewa Dewan. Itu yang jadi isu kata pasal pembangunan masjid. Kita sewa, kita mohon sebab kita tengok keadaan tu, kita nak sewa bangunan hak yang di peringkat PBT, dia ada Dewan Serbaguna tapi buat PPD. Jadi kita perlu Dewan besar sebagainya. Maka alhamdulillah bila kita nak sewa pihak masjid berikan kebenaran untuk kita sewa di situ dan kita menyerah operasi cuci situ, kemudian tempat masak untuk kita menyediakan makanan bermasak kepada penduduk dan kepada petugas. Kemudian dari sudut menyelaras bantuan-bantuan dan sebagainya, semua kita operasi di situ. Alhamdulillah dilaporkan PAS Kedah dalam bila orang ramai derma, lepas tu barang-barang hak yang orang sumbang, kemudian kita beli tambah barang nak bagi lengkap set. Kita ada set bantuan mungkin 8 benda. Ada apa dia ni, dapur gasnya, tong gasnya, periuk elektriknya, kemudian tikar getahnya, bantai, toto dan sebagainya. Lebih kurang keseluruhan yang kita bagi itu setiap mangsa lah kepada setiap yang terlibat lebih kurang 1,600 lebih orang mangsa yang dia kena report polis sebagainya. Belanja lebih kurang 2.5 juta. Itu yang diurus oleh parti sendiri. Jadi semua benda-benda peralatan, barang-barang tu kita dah pun hantar. Jadi dalam tempoh tu kita bekerja, kita melihat dan kita pun sembang dengan orang kampung. Orang kampung sendiri tahu benda tu kepala ayak pernah jadi di Gunung Jerai. Cuma sebelum ni jadi dalam keadaan yang sikit. Dan syukur jugalah waktu tu waktu PKP. Sebab di Titi Hayun tu memang tempat ranginan, tempat mandi manda, tempat yak terjun, rehat keluarga sebagainya. Bila PKP tak buka lah. Kalau buka memang banyak lagi lah, mungkin akan nyawa yang lebih banyak. Orang kampung sendiri tahu ia bukan kerana pembalakan, tapi ada, kita pun tegur London, ada gurun kawasan dia terlibat.
kan? Tapi mungkin dia sebab duduk kat Kuala Lumpur kan, dia pun tulis, Dia mengaku dia ahli parlimen. dia tulis di Facebook dia tu pembalakan akibat apa dia ni, isu Gunung Jerai tu daripada pembalakan sebagainya. Sedangkan Podikson pun Parlimen Podikson dalam parlimen sebut benda tu kerana pembalakan. Di bawah jabatan ada bukti-bukti, ada kawasan Gunung Jerai tu merupakan kalau kita nak tengok, nak ambil balak, laluan dia tahu mana. Kalau ada balakan lah, tentu orang kampung akan tahu. Kan? Laluan nak turun Gunung Jerai satu jalan tu je. Lori nak naik pun payah. Jadi lori kereta nak kona pun. Kereta nak kona pun payah. Jadi Jabatan Hutan dah sebut Gunung Jerai jadi hutan simpan. Hutan simpan tak boleh berlaku tebangan, pembalakan. Kemudian geopark, Gunung Jerai diiktiraf sebagai geopark kebangsaan. Bila sebut geopark, kawasan tu dipelihara, kawasan tu ada kesan sejarah, kesan kita panggil apa, untuk kajian, dan sebagainya. Jadi pembalakan tak boleh laksanakan. 2018 Gunung Jerai diiktiraf sebagai National Geopark. Jadi bukti-bukti yang ada, orang tempatan pun tahu, kajian-kajian ataupun pewartaan di peringkat jabatan-jabatan pun tahu keadaan Gunung Jerai itu. Tiba-tiba pembangkang Duk sebut balak juga. Duk sebut pembalakan juga, sedangkan benda-benda tu benda yang tidak berlaku, malahan ia adalah fitnah yang sengaja. Bukan mereka tak tahu. Mereka tahu tapi sengaja ulang-ulang benda-benda yang tak betul supaya orang percaya. Kita yakin orang Kedah tak percaya. Tapi persepsi ni kita bimbang dia dipercayai oleh orang-orang luar. Jadi kita nak tekankan di sini kepada semua masyarakat supaya kita jangan mengambil mudah bab menerima berita ini. Kita perlu pastikan berita yang disebar, yang kita baca, berita yang benar. Berita yang benar, laporan yang betul lah. Laporan yang betul. Kerana kalau kita percaya benda-benda yang fitnah, benda-benda yang sengaja direka-reka, kita bimbang kita takkan dapat buat keputusan yang terbaik. Bahkan kita akan tertipu dengan mereka yang suka menipu dan suka memfitnah. Dan kita pun heran, mereka ni pimpinan. Bertaraf betul. pimpinan. Apakah mereka ni nak mengajak rakyat benda fitnah? Gitu. Mungkin benda ni dah jadi darah daging biasa apa? dalam mainan politik. Kita harap rakyat boleh memahami lah dengan penjelasan, penerangan oleh pihak kerajaan, bukan dekat kerajaan, jabatan sendiri, agensi-agensi yang bertungku lumus dalam tragedi ini, menyebut ianya bukan punca daripada pembalakan. Jadi dia balak ni memang turun, dia sekali bila berlaku runtuhan. Bila ayak banyak di atas gunung tu berlaku runtuhan, sekali dengan balak-balak turun. Balak memang ada. Kan? Cuma bukan pembalakan. Jadi bila turun sekali dengan balak, kita boleh tengok balak tu turun sekali dengan akak-akak sekali. Pokok-pokok balak tu. Bukan kerana dipotong, bukan kerana aktiviti penggondolan dah. Jadi balak ada di Gunung Jerai, tapi dia kawasan hutan simpan. Bila berlaku bencana, dia turun sekali dengan runtuhan balak. Jadi kita tengok macam Ustaz sebut tadi, bila sahabat-sahabat daripada luar, baik daripada parti, baik daripada kerajaan yang nak turun bantu. Dan di antara yang banyak nurun ni NGO-NGO dan disebut dalam sidang DUN baru ni Jabatan Amal. Jadi Ustaz melihat bagaimana Jabatan Amal ni dalam melaksanakan khidmat mereka, khususnya pada tragedi Kepalayang. Baik, alhamdulillah, pertamanya Ustaz lebih dahulu rakyat ucapan terima kasihlah dan tahniah kepada semua yang bantu, pihak peringkat parti, pihak peringkat NGO, para dermawan yang turun setiap hari sejak daripada 19 hari bulan bila tragedi ini berlaku 18. Malam tu tersebar berita dan 19 tu pakat turun. Dan yang memang paling kita nampak aktiviti kerja yang tersusun daripada sahabat-sahabat Jabatan Amal. Sahabat Jabatan Amal ni entiti di bawah Dewan Pemuda PAH. Mereka ni dilatih, terlatih, bahkan terlibat dalam
banyak dia ni bantuan-bantuan pada masa-masa bencana banjirnya, ributnya. Itu pernah ribut di Bukit Besar. Kawasan Ustaz tahun 2018. Ada 58 buah rumah. Jabatan Amal setiap hari mai tu pergi tolong perbaik rumah dengan percuma. Mereka tahu apa mereka nak buat. Mereka tahu apa mereka nak buat. Bahkan mereka ada ramai pakar-pakar. Ada tukangnya situ, ada yang apa dia ni, medik pun ada, doktor pun ada Jabatan Amal ni, ada lawyer. Jangan tuan-tuan kita anggap Jabatan Amal ni budak-budak kampung besar tak. Profesional pada dalam tu. Bahkan mereka tahu bidang tugas yang tanggungjawab mereka untuk bantu. Jadi sebenarnya Jabatan Amal bila dalam operasi ni, kita hanya khusus yang 3 tadi lah saya sebut, cuci, masak dan juga menyusun bantuan. Bila perkara-perkara tu selesai, geng-geng Jabatan Amal duduk main ramai. Kata, Ustaz, habis dah ni kami cuci. Sebab kita asal cuci rumah lah. Cuci rumah, kawasan sekitar tu tak mampulah untuk nak ni semua. Jadi bila main pelbagai pakaran tu, ada mintaan daripada orang kampung untuk pasang paip ayak masyarakat. Sekitar Gunung Jerai tu, masyarakat kampung masih lagi guna paip ayak masyarakat yang buh paip di atas, di tandak atas yang takungan ayak tu, kemudian salur ke kampung-kampung. Jadi bila bencana ni infra peralatan itu rosak, jadi mereka minta Jabatan Amal dan Dewan Muda Negeri ambil inisiatif untuk merancang sebagainya. Alhamdulillah, permohonan penduduk kampung itu kita tengok kekuatan kita ada, petugas kita ada, bukan hanya peringkat negeri Kedah ni. Yang mai bantu tu daripada seluruh negeri. Bila mai kata nak buat apa lagi, cuci tak ada dah, bantu untuk paip. Jadi Alhamdulillah perkara ni dapat diurus dengan baik, dan sehingga hari ni ataupun minggu lepas, Jumaat Sabtu lepas pun masih lagi ada pergi pasang batu dan pergi buat apa ni, macam tandak lah untuk himpun ayak itu, dan juga pasang paip di Ruat, di Sungai Badak, di Kampung Pupuk, sekitar Jerai lah. Jadi kita lihat bagaimana keikhlasan, kesungguhan. Bila Jabatan Amal ni, kita kenal sahabat-sahabat kita, daripada turun ni dia akan buat kerja sampai habis. Bukan buat kerja sekarang. Jadi Alhamdulillah, itulah contoh yang baik yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat daripada Jabatan Amal yang terlatih ini, dan mereka telah memberikan nama baik kepada parti Islam Semua Sepah. Alhamdulillah. Disebutlah dia diberi penghargaan di dalam sidang DUN. Sidang DUN dan di Parlimen pun. Di Parlimen juga. Alhamdulillah. Saya ucap tahniahlah kepada Jabatan Amal dan NGO lain lah yang bersama dalam membantu tragedi. Dan Ustaz, kita berada di penghujung dah rancangan kita, program kita YB kita Kedah Sejahtera ni. Dan akhir sekali Ustaz, kita nak tahu pengharapan Ustaz sebagai pengurusi backbencher dan juga ADUN memenangkan selepas ni akan ada pembentangan bajet negeri Kedah. Dan saya yakin Ustaz pun terlibat dalam penyusunan bajet negeri Kedah. Jadi apa harapan Ustaz yang akan diberi kepada rakyat khususnya berkenaan dengan bajet negeri Kedah ni? Baik, pertamanya kita ADUN ni dilibat urus lah. Ada program perbincangan, pandangan kita bincang dengan pegawai keuangan negeri dengan pegawai peringkat kerajaan untuk merangka bajet yang akan datang, keperluan-keperluan, dan insya-Allah dengan pengurusan keuangan yang baik daripada kerajaan dan juga keyakinan daripada pelabur-pelabur, kita mengharapkan hari ini kita masih lagi berhadapan dengan pandemik. Ramai rakyat negeri Kedah yang terkesan dengan pandemik COVID ini. Bila terkesan, maka sudah pasti bantuan-bantuan yang perlu difikirkan oleh kerajaan untuk mereka yang terkesan, khususnya di sektor perniagaan lah, untuk nak memulakan kembali perniagaan mereka, supaya mereka dapat cari makan, dapat mengembangkan perniagaan mereka dan boleh menyediakan peluang pekerjaan
kepada individu ataupun penduduk-penduduk yang lain. Jadi insya-Allah kita yakin perkara itu akan dititik beratkan oleh kerajaan negeri dalam bajet yang akan datang. Juga dari sudut infra, masih lagi ada banyak jalan-jalan, sungai-sungai yang perlu kita perbaiki, rumah-rumah rakyat yang perlu untuk kita perbaiki dan sebagainya. Jadi perkara itu telah pun mula dilaksanakan. Pada tahun ni ada bajet khusus untuk adun-adun untuk buat pembaikan rumah bawah pada 5,000. Alhamdulillah perkara itu telah dimulakan dan kita minta untuk tahun depan supaya bajet itu dapat dipertingkatkan, supaya lebih ramai penduduk dan masyarakat yang menerima manfaat daripada pembaikan rumah. Dan dia masalah pembaikan rumah ni, bila penduduk kita ni, tanah dia duduk tu macam-macam status. Ada yang sah, ada yang tak sah. Kan? Jadi yang susah ni biasanya dia menumpang tanah tol, tanah rizak dan sebagainya. Jadi bila perkara ini berlaku, agensi kerajaan nak main bantu agak sukar. Jadi kita di peringkat 2 lah memikirkan bagaimana kaedah kita dapat membantu penduduk-penduduk kampung kita. Dan alhamdulillah dengan sedikit bantuan yang ada pada tahun ini kita dapat melaksanakan, dan insya-Allah perkara itu akan diperkembangkan pada masa yang akan datang. Jadi samping keyakinan pelabur-pelabur untuk menyediakan peluang-peluang pekerjaan, ini juga penting. Ustaz Hanifi, MB sebut projek-projek mega, projek besar yang berlaku dalam negeri Kedah, yang akan berlaku. Mungkin duit dia tak masuk seketul, tapi kilang-kilang yang dibina, projek-projek yang dilaksanakan ini akan memberikan impak peluang pekerjaan kepada rakyat. Jadi bila ada peluang pekerjaan, penduduk Kedah, anak-anak muda kita tak perlu cari kerja di luar, tak perlu pergi Kuala Lumpur, tak perlu pergi negeri lain. Ada pekerjaan yang disediakan dalam negeri kita sendiri. Jadi bila mereka bekerja dalam negeri sendiri, mereka hubungan dengan keluarga pun boleh balik. Mungkin boleh balik harian. Kan? Dekat dengan mak ayah sebagainya, sisi keluarga dapat kita jaga, kita jalinkan, kita eratkan, dan kita dapat supaya rakyat Kedah boleh berbakti di Kedah, cari makan di Kedah, maka insya-Allah negeri kita akan dapat kita maju. Saya bahasa nak berhenti dah, tapi bila Ustaz sebut tentang pelaburan duit seketul, orang masyarakat kita ni dia faham dah ada duit pelaburan seketul tu beda lah pada rakyat. Macam mana Ustaz nak fahamkan apa tu? Padahal duit pelaburan yang turun ni kita nak belanja atau mana bukan boleh hidup bagi tunai. Dia pelaburan, bila kita sebut pelaburan 43 bilion. Ya, dapat nampak duit seketul turun. Duit tu duit syarikat tu. Dia nak mai buat projek di Kedah, projek infra dia. Bina kilang dia. Dia nak modal dia, nak beli misi-misi dan sebagainya. Bukan dia bagi seketul pada negeri. Negeri manfaat daripada projek-projek yang besar tu, apa negeri akan dapat? Pertama, cukai tanah. Negeri akan dapat cukai tanah. Kemudian negeri dapat apa? Peluang pekerjaan yang mampu disediakan untuk rakyat negeri. Negeri tak dapat juga. Rakyat yang akan dapat manfaat. Gaji apa semua dapat yang dapat. Gaji rakyat. Kemudian negeri juga akan dapat manfaat bila ada kilang, akan tumbuh perumahan. Bila ada perumahan ni, rakyat ada rumah, cukai daripada tanah-tanah perumahan. Kemudian bila ada penduduk yang besar, penduduk lain boleh tumpang niaga, buka warung, buka kedai, buka kedai runcit, niaga apa-apa, buka pekanak sebagainya. Jadi itulah kitaran ekonomi yang berlaku bila pelaburan tu masuk. Bukan kata semua duit tu negeri akan dapat banyak, tidak. Negeri akan dapat daripada hasil-hasil cukai dan juga pengeluaran daripada syarikat itu bila dia di pasar keluar. Negeri juga akan dapat cukai. Walaupun cukai kerajaan persekutuan dapat, tapi kerajaan persekutuan akan bagi kepada negeri untuk berapa persen. Jadi benda tu pun mengambil masa. Mengambil masa yang panjang. Bukan kata umum makan ni 43 bilion. Mana ada 43 bilion daripada tanya tu. Bukan macam tu. Bukan senang semudah itu. Tapi benda tu perlu berlaku supaya kitaran ekonomi berlaku, kita dapat menjana peluang pekerjaan, menjana pendapatan rakyat, menyediakan kehidupan yang lebih baik. Baik. InsyaAllah kita mendoakan moga pelaburan ni bertambah
selepas ni dengan widaknya langkah suka di Langkawi dan banyak SBEZ kan Ya, kereta SBEZ. pun ada dan Kedah Raba KRC. Kedah Raba City. Banyak maknanya banyak peluang pekerjaan. Ya, paling Itulah besar KSP lah. paling besar KSP Ya, tak kita KSP. tak lupa Ya. KSP dengan SLAM. Ya, Sidam yang buat kapal terbang tu. Di Ustaz kita dah macam saya ulang beritahu tadi kita di penghujung sebelum kita nak tutup siaran kita ataupun kita nak tangguh siaran kita, Ustaz nak minta Ustaz bagi nasihat sikit. Kedah berasih berada di bawah vaksinasi. 30% yang belum divaksinasi sama ada belum berdaftar ataupun menolak vaksin. Minta Ustaz, tidak kita pakai duk PPM fasa 1 sampai ke sudah. Baik, maklumat yang terkini Ustaz Hanifi, alhamdulillah kita dari sudut vaksin kita dah pun masuk ke 80% lebih. Alhamdulillah. Yang pertama Sekurang-kurangnya satu dos. jadi yang dos yang kedua dah pun lebih daripada 70.9 bagi ni. 70 dah. 70. Jadi dari sudut jumlah rakyat itu kita nampak masih ada lagi ruang-ruang yang perlu untuk sama-sama kita berikan komitmen. Kerana dia akan menjadi penyakit, dia akan berada di sekitar kita. Mungkin kita kata orang hak divaksin dia ada imuniti, akan mampu bina imuniti kelompok. Tapi orang hak tak divaksin, daya tahan dia macam mana? Mungkin selepas daripada ini walaupun dah ada daya tahan kelompok itu, tapi kalau kena pada orang yang belum divaksin mungkin akan berikan suatu yang tak mudarat kepada kesihatan dia. Jadi sebab itulah kita minta supaya seluruh rakyat memberikan perhatian, memberikan kerjasama untuk program vaksinasi kebangsaan ini. Kerana vaksin ini bukan satu yang baru ataupun bukan satu yang hanya Malaysia saja laksanakan, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia menerima vaksin ini sebagai pencegah kepada COVID-19. Dan Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Fatwa negara-negara lain, ulama-ulama seluruh dunia menerima. Jadi kerana keyakinan kita pada pandangan ulama-ulama, pandangan pakar-pakar perubatan ini, maka kita mengajak kepada seluruh rakyat untuk memberikan kerjasama, menyokong kempen vaksin ini untuk kita membina imuniti kelompok, membina kekebalan diri, kekuatan imuniti dalam diri anak-anak kita, keluarga kita semua, jiran tangga kita, insya-Allah. Selepas ini kita harap virus ini kita tak dengar dah lah. Ya, insya-Allah. Itulah harapan. Dengar buat lama-lama sekali. Ya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad, pengurusi backbencher Kelab Penyokong Kerajaan Negeri Kedah, dengan penjelasan, penerangan dan juga kupasan beberapa isu yang berkisar di kalangan ataupun berkisar di antara kerajaan dan juga rakyat. Dan saya ucap terima kasih sekali lagi Ustaz atas kesudian Ustaz hadir pada acara ataupun program kita, dan insya-Allah tuan-tuan sidang penonton di luar sana, jangan kita lupa untuk sama-sama mengikuti bersama dengan ahli panel yang lain, tetamu jemputan yang lain di masa akan datang dengan kupasan-kupasan yang lain untuk pengetahuan dan juga penerangan kepada rakyat semua. Dan saya akhiri program kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan berjumpa lagi.